Bismillah. Mana lagi ni? SOP tak datang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha biaqi azamati zatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Nabil Karim alihi wa sabil kiram al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayatil wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma fas qulubana wa fas quluba auladana wa abna'ana wa zurriyyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alna waj'alhum minas solihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah ada sama pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung muka surat berapa? Ya? 46. Betul Bismillahirrahmanirrahim. Pelbagai kebajikan pada perbuatan sembahyang dan bacaan-bacaannya, zikir-zikirnya. Jadi tajuk kita ini dia nak terangkan pada kita berbagai-bagai kebaikan yang ada dalam amali perbuatan semayang dan juga dalam bacaan-bacaan semayang. Faham tidak? Faham ni? Sebenarnya kita baca, kita buat tu dalamnya ada kebaikan yang kita tak sadar lah. Tapi kalau dah belajar nanti kita tahu apa kebaikan dia. Masa kita rokok, masa kita sujud, masa kita iktidal, masa kita baca Fatihah, masa kita baca doa iftitah, masa kita zikir subhanallah a'la, subhanallah azim, dalamnya ada kebaikan yang terselit yang kita tak tahu. Kita semayang aja gitu je, betul tak? Kadang kita rokok aja Allahu akbar subhanallah azim, tapi apa tak terlintas ke hati. Kita tak tahu kebaikan apa yang ada dalam rokok tu. Macam awak duduk kat sini, kat kelas ni, tahu tak kebaikan apa yang awak dapat? Dapat ilmu. Awak tengok Ustaz Sulaiman, lama tak jumpa. Tak? Contohlah macam tu. Dapat silaturahim. Itu kebaikan yang ada dalam amalan duduk kita kat sini. Jadi baik itu dalam amalan semayang pun begitu. Dalam rokok ada kebajikan yang kita tak tahu kebaikan dia. Faham tak? Kebaikan dia. Last sekali sekarang beli buah-buah. Itu kebaikan. Tak ada duit utang. Kebaikan dia tu. Apa lagi? Tak bayar halal. Habis kisah. Banyak kebaikan dia. Begitulah contoh je lah. Bagi kalau kita baca Fatihah, apa kebaikan dalam Fatihah? Contoh dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau lah ya Allah yang aku sembah, hanya engkau lah aku minta tolong. Mana kita dekat dengan Allah Ta'ala. Kebaikan tu mana kita mencintai Allah pada segala masalah. Susah senang Allah. Itu mana kebaikan tu. Jadi kalau kita ditimpa kesusahan, maknanya ialah Tuhan yang beri, ya. Minta tolong dengan Allah. Macam tu lah.
Faham ya? Begitu juga kita baca Rabbi firli, minta ampun dengan Allah. Maknanya itu kebaikan dia apa tu? Aku dapat mohon ampun pada Allah. Warhamni, aku minta Allah beri aku rahmat. Wajburni, aku minta Allah sempurnakan kekurangan aku. Itu kebaikan yang ada. Tapi kalau orang tak tahu makna, Rabbi firli warhamni wajburni, Allahu akbar, apa dia tak tahu. Betul tak saya cakap? Sebab tu kena belajar. Jangan kata belajar apa kau tak semayang, rokok, sujud, tasbih. Dah. Tak, itu aku dah tahu. Betul. Contohnya kita dah semayang bertahun-tahun, kita tak tahu kebaikan apa yang ada dalam amalan semayang. Betul tak saya cakap? Sebab itu semayang ni, mari kita dah belajar, ada karamah dia. Dah belajar belum? 3 karamah bagi orang semayang. Belum? Belum nanti kemudian. Karamah ni mana kemuliaan. Nak dapat karamah ni semayang mesti tahu kebaikan-kebaikan yang ada dalam bacaan dan perbuatan. Baru dapat karamah. Kita semayang bertahun-tahun tapi karamah tu dah ada pada kita kadang-kadang. Tapi kita tak sadar. Lepas tu jangan cakap sombong lah. Nak belajar semayang, belajar semayang. Jangan. Awak tanya orang, awak masa berdiri tegak tu, apa kebaikan yang awak dapat? Masa kita usalli, fardu zuhur, Allahu akbar, berdiri tegak tu. Kebaikan apa yang awak dapat? Berdiri tegak depan. Kebaikan dia, aku menyerah diri padamu ya Allah. Kebaikan dia, aku datang padamu ya Allah, bawa segala dosa dan kesalahan aku. Itu maknanya, aku memuliakanmu ya Allah. Itu makna itu. Itu kalau kita semayang. Tapi kita kan tak tahu, diri dia terkeruk-keruk usalli, tak tahu apa. Itu tak dapat kemuliaan tu nanti. Kalau tahu nanti baru dapat karamah dia. Kemuliaan dia. Payah semayang ni bukan senang. Sebab tu semayang ni amalan Nabi-Nabi, amalan Rasul-Rasul. Faham tidak? Allah perlukan dia di langit, bukan di bukit, bukan di laut. Daripada 50 waktu jadi 5 waktu. Pahala dia sama 50 waktu. Semayang dia juga jadi teman dalam kubur, teman nak mati, teman siratal mustaqim, teman dalam surga. Sembahyang ni juga satu sebab jadi terbukanya pintu surga. Satu sebab dapat bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam surga. Ini semua sebab sembahyang. Tapi kalau orang tak sembahyang tu macam mana? Cuba awak fikir. Macam kita dulu kejap sembahyang, kejap tidak. Lepas tu sembahyang ni kita semua dah sembahyang, alhamdulillah. Cuma kita nak tahu apa kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan dalam sembahyang. Sama ada dalam perbuatan dia. Perbuatan tu, rokok, sujud tu perbuatan, sama ada dalam bacaan ataupun sebutan zikir-zikir tadi. Mesti ada kebaikan. Perbuatan apa dia suruh kita duduk, dia suruh kita rokok, suruh sujud. Mesti ada beza. Tak sama. Kalau cakap semayang ni ibarat raja sediakan bangunan, makanan, bermacam-macam jenis makanan. Satu jenis makanan lain rasa. Betul tak? Lepas tu rokok lain rasa dia, sujud lain rasa dia, iktidal lain rasa dia. Contoh apa kalau kita Sami Allahu liman hamidah, tegak, ya Allah, aku menghormatimu ya Allah, aku memuliakanmu ya Allah. Dan zikir, Rabbana lakal hamd, ya Allah, aku memujimu ya Allah, engkau yang layak dipuji. Nampak? Mana kita memuji kebaikan apa? Kita dapat memuji Allah. Diri tadi dapat memuliakan Allah. Sujud pula, Allahu Akbar, dah diam, anggota sujud dah tetap, ya Allah, aku meletakkan dahiku, meletakkan anggotaku ini, ya Allah, 7 anggota aku yang melakukan dosa ini memohon ampun padamu ya Allah. Kaki, tangan, muka, letak semua. Mudah-mudahan kau gugurkanlah dosa-dosa aku ya Allah. Macam tu. Lepas tu dalam hati dan niat dalam hati macam tu itu punya kebaikan dia, dapat memohon ampun kepada Allah. Kemudian subhana rabbiyal a'la wa, aku memujimu ya Allah, maha suci engkau yang maha tinggi ya Allah, dan maha mulia ya Allah. Itu maknanya makan minum. Lepas tu makan minum tak boleh campur. Dah habis rokok tetap serta sekejap baru kita baca ya, Allahu Akbar subhanallahi a'la. Tak dapat dia punya rasa makan minum bercampur, tak dapat rasa makan macam mana, minum macam mana. Itu yang saya cakap, orang sembahyang ni dapat rasa. Kalau dia rokok apa rasa, sujud apa rasa, Allah sedap sembahyang ni.
Macam kita bergurau laki bini, cubit lain rasa, pegang lain rasa, peluk lain rasa. Faham tak? Faham? Tak faham lagi? Alah. Tengok lain rasa, empit lain rasa. Alamak. Tak ada sama rasa, tak ada. Jadi dia rasa lama dia duduk laki bini. Cuba kalau sama je rasa dia, nyapah dia kat awak. Contoh je lah. Jadi tu patut apakah lain-lain rasa, seronok tak? Ngajar tu juga. Tidak usah ngajar, lepas tu ustaz lawak sikit, ketawa sikit, marah sikit, ketawa lagi. Kan sedap. Lain rasa ni sama je. Ustaz ngajar kau pun faham tak? Baik. Pelbagai kebaikan yang Allah sediakan dalam masa kita melakukan perbuatan sembahyang dan dalam kita melakukan zikir-zikir sembahyang, mana bacaan. Faham tak ni? Ini tajuk kita dulu. Baik. Perbuatan dalam sembahyang ni banyak. Orang yang ingin bersembahyang sepatutnya mengetahui. Awak bukan ingin sembahyang lagi, dah buat pun sembahyang, tapi tak tahu ustaz. Tak apalah, tak belajar. Sepatutnya mengetahui apa yang hendak dikerjakan. Tahulah apa yang nak buat. Dan caranya. Rokok tadi, cara macam mana. Jangan rokok, jangan sujud macam ayam patuk jagung. Letak dan diam sempurna, dah sempurna baru bangun balik. Dah sempurna baru baca Rabbi Fili. Dah habis wa'afini wa'fu anni, berhenti kejap baru sujud ni. Rabbi Fili orang wajib ni wa'afini wa'fu anni, tak boleh. Saya dah ajar ni. Biar sembahyang kita ni rasa sedap lah sembahyang ni, kita tak ada rasa nak jemu sembahyang. Pasal kita faham. Kalau awak berbual dengan saya, awak faham, tak jemu. Betul tak? Kalau awak tak faham apa ustaz cakap, itulah. Untuk dia bersyukur kepada Allah. Jadi tujuan kita tahu tadi, apa yang kita nak buat kan, supaya kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Contoh kita tahu dalam sujud tadi kita mohon ampun. Jadi apabila kita mohon ampun, bersyukur tak kita kepada Allah? Allah izinkan kita minta ampun. Mudah-mudahan dosa kita teram kerana dia beri petunjuk untuk mengerjakannya. Kita bersyukur juga kepada Allah kerana kita dapat petunjuk untuk mengerjakan sembahyang. Ada orang tu langsung tak dapat tunjuk sembahyang. Dah tua tak tahu pun sembahyang. Ada orang pula dia daripada muda dia sembahyang sampai tua dia sembahyang, tapi tak tahu mana-mana sembahyang. Ada orang pula dia sembahyang aja. Dia dapat petunjuk rokok betul, sujud betul, bacaan betul, tapi tak faham kebaikan-kebaikan yang ada dalam perbuatan dan bacaan itu. Betul tak? Saja awak tanya mak awak. Tanya diri sendiri je lah. Sebelum belajar ni faham tak apa kebaikan dalam rokok, kebaikan dalam takbiratul ihram, kebaikan masa angkat tangan? Tak tahu. Cuba kita tahu masa perbuatan. Angkat Allah. Tahu angkat tangan ni melambangkan menyerah diri padamu ya Allah. Menyerah diri padamu ya Allah. Macam film cowboy lah. Tunjuk pistol, angkat tangan. Tak kena tembak. Betul tak? Menyerah diri pada Allah. Yang datang ni membawa dosa untuk mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Itu sebab orang sembahyang ni kalau dia tahu dia datang kepada Allah minta sesuatu hebat, tuan-tuan. Itu yang doa sembahyang Allah seperti itulah. Itu orang yang dapat berikut jejak langkah Rasul tu. Pasal dia selalu mengingati menyebut Allah. Sesungguhnya sembahyang itu mengandungi bermacam-macam kebaikan. Daripada mana? Perbuatan dan zikirnya. Jadi dalam perbuatan tadi menzahirkan kebajikan yang banyak. Dan juga dalam zikir-zikir tadi bacaan menzahirkan juga kebaikan-kebaikan yang banyak. Contohlah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah yang memerintah sekalian alam. Nampak? Nampak tak puji kita tu? Melainkan apa? Zikir tadi membuat kita memuji Allah, membawa kita tahu Allah yang memerintah, yang menjadikan sekalian segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Jadi kita tahu alam ini Allah yang punya, Allah yang berkuasa.
Apa kalau berkuasa, kebaikan dia apa? Ribut, panas, hujan, kita tak ada komen-komen. Kita orang sembahyang, ini semua daripada Allah. Faham tak? Cuma kita tak tahu. Hujan aja. Panas pula, kopak kepala. Bila kopak pun, tak kopak pun. Tapi action pecah kepala. Alah. Pasal tak sembahyang, kau dah sembahyang? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Nampak? Baca pula kunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Betul tak? Fa innaka taqdi, maka engkaulah Tuhan yang mengatur urusan aku. Sakit, pening, rezeki, ini hari dekat masjid, sekarang petang dekat kebun. Faham tak? Petang kau masuk lambat. Semua Allah atur kita ke mana-mana. Urusan kita, kejap boleh makan ni, kejap makan ni. Allah atur kita. Jodoh kita, pertemuan kita, besok beranak tak boleh, semua kali. Baiklah kata, wala yuqda alaik. Kalau gitu, urusan kau, aku tak boleh kacau. Cantik dia jadi orang tu. Kita dah kata sembahyang. Fa innaka taqdi. Sesungguhnya engkau ya Allah yang mengatur urusan alam. Urusan aku ni, taqdi urusan aku. Wala yuqda alaik. Kamu, urusan kamu tidak boleh diatur. Mana urusan Allah kita tak boleh campur. Faham tak? Jadi orang sembahyang ni dia sentiasa taat pada Allah, tak pernah dia takabur dengan Allah. Allahu akbar, aku tak boleh campur sama ya Allah, hujan petir, laki aku langgar bersikal mati ya Allah, laki sepunan langgar steamroll pun tak mati. Itu urusan siapa? Allah. Ni qimahnya, di laki dia langgar steamroll pun tak mati, terbalik steamroll masuk parit. Laki aku langgar bersikal mati. Yang jadah sial lah. Tak sampai macam tu. Kita semua alhamdulillah. Tak takat diri. Fa innaka taqdi wa itu banyaklah tuan-tuan. Itu baru bacaan dia, perbuatan dia. Jadi kalau orang tak nak belajar sembahyang ni, awak rasa rugi tak? Rugi tak? Dah buat sembahyang bukan tak buat. Tapi tak dapat rasa bagaimana seronoknya sembahyang. Itu datang karamah nanti tu. 3 karamah bagi orang yang sembahyang. Karamah tahu, kemuliaan. Betul kan sembahyang kalau dia buat maksiat, karamah tu tegur dia. Daripada langit dia datang. Tu sampai kepala kita. Katakan awak ada lelaki ikut bangla, jalan dengan bangla, tidur dengan bangla. Dalam masa yang sama, tapi awak sembahyang cukup. Dan kau tak sembahyang, tak ada siapa nak tegur. Orang tak tegur, orang tak tahu, tapi sembahyang tegur kau. Beda. Aku ni sembahyang, itu dia. Tapi kenapa aku buat gini? Tak patut aku ni sembahyang dan minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim, pimpin aku jalan yang betul. Tiba pula aku ikut pula nafsu aku pimpin jalan yang haram. Tak betul aku ni. Astagfirullah. Itu karamah aku tegur awak. Tahu? Kalau mak bapak tegur, mak apa susah? Bangga lah aku nak. Tapi kalau karamah sembahyang dia tegur kita. Sebab tu orang kalau tak sembahyang atau sembahyang tak cukup, dia buat apa pun tak ada siapa yang tegur. Orang ada tegur, tapi kena marah kadang-kadang. Tapi karamah sembahyang tu tak pasal tak ada karamah. Begitu juga dia nak karamah ni, dia sembahyang nak betul, cukup, sempurna, bacaan-bacaan dia nak faham makna dia. Faham kebaikan-kebaikan yang ada dalam sembahyang, baru boleh jadi karamah. Sebab tu sembahyang ni jangan tinggal, buat benda yang wajib, benda yang sunat, dan jauhkan benda yang makruh-makruh dalam sembahyang. Baru boleh. Ini yang sunat tak nak buat, macam mana? Sebab tu kita tak buat yang sunat dalam sembahyang ni, mana kita tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Kata contoh makin, laki kau balik, Assalamualaikum warahmatullahi. Kau jawab tak? Buka tak pintu? Tapi buka dalam keadaan selekeh, dia basi kat sini, tak hidung keluar separuh, air mata sini, ketiak bau, buka pintu, tak pintu, bau ketiak. Tapi dosa tu lepas tak? Dosa taat tu, buka pintu tu lepas tak? Tapi dia punya sunat dia tak ada, keindahan dia tu tak ada. Itulah, cuba tahu lelaki nak balik ni, bedak sikit, patut-patut bersih dah, mandi, buka pintu wangi, senyum sikit, pandang muka lelaki atas ke bawah. Itu dia punya sunat-sunat tu tadi, menyempurnakan yang wajib. Macam itulah. Jadi lelaki kau ada rasa benda, sayang bini aku, menyesal pula tadi makan kulit tanah tak bawa balik. Besok bawa balik. Semalam tak bawa bang. Abang malah menyesal tak bawa pasal tengok kau ni sambut abang dengan penuh perasaan, dengan penuh keadaan yang baik.
Jadi abang rasa menyesal. Jadi abang bawa. Contoh begitu dengan Allah Ta'ala. Faham? Kita buat benda yang seolah-olah kita sempurnakan adab kita dengan Allah Ta'ala. Sama ada dalam sembahyang, bawa di luar sembahyang. Dalam sembahyang kita ada janji dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa mana? Apa mana tu? Mana dia apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa mana? Aku naik saksi tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah, dan aku naik saksi Nabi Muhammad Rasulullah Allah. Itu Cina kedai tu pun tahu. Itu makna sah juga lah. Ini tuntutan syahadah tadi. Kebajikan yang ada dalam asyhadu an la ilaha illallah tu apa? Maknanya kita berjanji dengan Allah. Itu kebaikan dia. Awak janji dengan saya, Ustaz, besok saya nak beli buahku ni Ustaz. Contoh je lah. Buah asam Ustaz. Dah janji. Itulah asyhadu an la ilaha illallah. Aku nak saksi tiada Tuhan yang aku sembah mereka. Maknanya, Tuhanku, asyhadu, aku janji ya Allah, asyhadu, nak bentangkan padamu, nak tunjukkan padamu. Ini kebaikannya. Nak paparkan padamu ya Allah dalam hidup aku. Apa benda? Perbuatan aku ya Allah. Nak tunjukkan depan kau ya Allah, yang melihat, yang mendengar. Percakapan aku ya Allah, dalam hati aku ya Allah, tidak bertentang dengan agamamu ya Allah. Itu baru kebaikan. Itu baru datang karamah. Apa kali kita buat jahat, karamah ni teguh. Aku dah janji depan Allah nak tunjukkan perbuatan yang baik. Apakah hati kita hasad dengki dengan Allah? Kita janji dengan Allah nak tunjukkan hati aku ni tak bercanggah dengan agama. Hasad dengki ni agama tegah. Salah aku ni. Nampak tak? Baru dah datang dia punya karamah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah. Maknanya, asyhadu, aku janji denganmu ya Rasulullah. Asyhadu, nak tunjukkan padamu, nak saksikan padamu. Itu naik saksi, bukan naik seksi. Faham? Nak saksikan padamu. Apa yang kau nak saksikan depan Nabi, depan Allah? Percakapan kau, perbuatan kau, dalam hati kau tidak bercanggah dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Selamat tak kita? Ini. Awak kalau belajar buat sembahyang ni betul-betul, insya-Allah jadi orang baik. Betul saya cakap. Yang dosa-dosa kita dulu tu, insya-Allah kita dah senyum dah. Mudah-mudahan Allah dah ampunkan. Yakin. Jangan macam walaupun dosa besar seperti gunung sekalipun. Kalau dah sembahyang ni kita faham kebaikan dalam sembahyang, seolah-olah Allah jemput kita datang melutut pada dia. Allah nak beri keampunan. Faham? Ini kemarin sembahyang tak nak belajar. Lepas tu marah pula orang belajar. Baik sembahyang belajar. Alah. Ustaz Leman ajar apa kat masjid? Sembahyang. Bertahun-tahun sembahyang tak habis-habis belajar. Cuba awak tanya dia. Masa kau rokok tu, apa perasaan kau? Tanya dia. Kebaikan apa yang kau dapat dalam rokok? Kebaikan apa yang kau dapat dalam sujud? Kebaikan apa yang kau dapat dalam tahiyat? Tanya dia. Tahu tak tahu? Tak percaya awak kawan-kawan, cuba awak tanya kawan yang tak belajar. Mama, kita dalam tahiyat baca asyhadu an la ilaha illallah, tahiyat tu apa kebaikan yang kita dapat? Kita dah sembahyang kan? Apa kebaikan yang kita dapat? Entah, aku pun tak tahu. Baca je lah. Tapi kebaikan kita terselit apa tu? Asyhadu an la ilaha illallah, Tuhanku, aku janji ya Allah, asyhadu, aku nak bentangkan perbuatan aku, nak saksikan perbuatan aku, percakapan aku, apa ada dalam hati aku ya Allah, tidak bercanggah dengan agamamu ya Allah. Apakah kita nak buat yang tak baik? Perasan tak kita? Aku dah janji dalam sembahyang. Nampak? Dah terbuat juga. Astagfirullah. Nampak? Itu kebaikan dia dapat kita mengubah sikap kita daripada berdosa tidak berdosa. Itu kebaikan. Itu juga dengan Nabi SAW. Sebab Allah sebut dalam Quran, fasayarallahu wa rasul a'malan. Allah dan Rasul akan melihat amalan kamu besok pada hari kiamat, akan dibentangkan pada Allah, dibentangkan kepada Rasul. Kalau gitu, kita bentangkan dulu dalam hidup kita amalan-amalan yang baik, perbuatan hati kita, percakapan. Dan Allah Maha mendengar, Allah melihat. Itu yang belajar tauhid. Allah mendengar, Allah melihat. Faham tidak? Itu kita nak lihatkan depan Allah. Kalau Allah buta, nak buat apa kita lihatkan? Mak kau buta, kena tunjukkan kuih pun. Mak buta ni, mak duit RM20. Tak payah, mak tak nampak. Kalau mak nampak ni mak RM20, mana RM20 tu RM1. Nampak? Begitulah.
Sebab semayang ni tuan-tuan, saya pun dulu tak macam itulah. Dah tua, dah belajar tengok semayang ni punya gitu semayang ni. Lepas tu semayang ni boleh inna solata tadha anil fahsya' wal munkar. Semayang ni boleh menegah keburukan dan kemungkaran. Semayang macam mana? Semayang yang dah menjadi karamah. Tahu? Teguh awak. Allah. Tak percaya awak ambil beg duit kawan sebelah tu. Kalau tu tertinggal awak ambil, bawa balik. Tapi awak semayang cukup. Karamah terteguh. Dosa aku ambil dah ni. Betul tak? Itulah karamah. Baik, hidup kita baik. Itu kebaikan yang ada dalam semayang itu tadi. Baik Satu. Ni dia contohkan. Tengok. Jumpa tak tu? Minum air kopi sikit. Mana Kia? Ada Kia? Mana Kia? Mana? Tudung hijau tu Tu terima kasih Kia. Laki kau tak tahu tak kau buatkan aku air ni? Tahu tak? Dia tak tahu. Alhamdulillah. Satu, tengok. Apabila seseorang hamba, mana kita lah ni, berdiri untuk semayang, mula datang diri untuk semayang, dan berkata kita, Salli pada zuri arba'ar, kata nada dia, Allahu Akbar. Betul? Allahu Akbar. Tak payah ke Allahu Akbar. Cuba sebut. Kadang-kadang Allahu Akbar. Mahmud sebelah sikit tak apalah, jangan sampai Allahu Akbar. Kadang Pak Imam begitu. Salih pada maghrib besar kata imam Allahu Akbar. Ada macam tu kadang. Itu tak betulkan juga Baik. Lembut saja. Akbar. Tak boleh panjang. Allah tak boleh panjang. Alif jangan panjang. Kalau panjang boleh jadi kafir. Kalau kita tahu makna dia jadi kafir. Makna dia apa? Kalau Allah, adakah Allah itu maha besar? Mana kita tak jazam dengan kebesaran keagungan Allah, ragu-ragu. Kafir kita. Faham tak? Tapi kalau kita tak faham, tu tak apa, berdosa je. Sembahyang tak sah. Allah tu boleh panjang sampai 7 alif. 14 harakat. Baik. Akbar, roh tu tak boleh panjang. Allahu Akbar. Tak boleh. Maknanya Allah seperti gendang yang besar. Menghina Allah. Berdosa juga. Faham? Tapi kita nak masukkan saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang wajib saja aku sembahyang fardu maghrib. Itu yang wajib. Yang ada dalam lafaz Allahu Akbar tu dia yang paling penting. Saja aku sembahyang kasad, fardu, ta'arud, maghrib, ta'yin. Cukup tu. 3 rakaat kerana Allah Ta'ala sunat. Kalau boleh ingat. Tapi biasa ingat kan? Allahu Akbar. Jangan Allah. La tu panjang tak apa. Allahu Akbar. Sampai 14. Naik 7 kali turun, 7 kali naik. Tapi jangan panjang sikit yang ada. Mesti ada niat. Kalau tak ada niat, tak sah sembahyang. Ada orang cakap berapa kita nak niat lagi Ustaz, memang kita dah tak sembahyang. Tak sembahyang lain. Syarat kita ikrar depan Allah dalam sembahyang, dalam Allahu Akbar, itu mesti masukkan niat. Kalau belum Allahu Akbar, itu bukan niat. Itu angan-angan tak sembahyang. Faham? Orang kata sah, tak payah Allahu Akbar, tak ada apa-apa pun tak apa Ustaz, Allahu Akbar sebut aja. Mesti ada. Dalam Allahu Akbar tu mesti ada saja aku sembahyang fardu maghrib. Contohlah. Faham tak? Saja aku sembahyang fardu zuhur. 3 rakaat, 4 rakaat kerana Allah Ta'ala itu sunat. Jangan kata jangan bawa Allahu Akbar tu tak ada apa-apa. Tak boleh. Faham? Luar sembahyang tu cita-cita nak sembahyang. Bukan niat. Niat ni dalam hati, dalam masa mengangkat takbir. Itu niat. Kasat, ta'arud, ta'yin. Maka hendaklah disertakan
Niat, itu dia. Yang diterima di sisi syarak. Itu niat yang diterima di sisi syarak. Kalau sebelum sembahyang, bukan niat. Niat ni mesti dalam sembahyang. Dalam Allahu Akbar. Permulaan sembahyang. Serta mengetahui kebesaran Tuhannya. Itulah dalam menyebut Allahu Akbar tadi. Yang ia berdiri. Kerana berkhidmat kepada Allah. Mana sembahyang ini satu perkhidmatan kita dengan Allah. Khidmat yang tak ada gaji. Faham tidak? Khidmat yang ada gaji lain. Khidmat dengan tokey lain, dengan kerajaan tu khidmat ada bayaran. Sembahyang ni tak ada bayaran. Cuma kurniaan, rahmat, pahala daripada Allah. Lepas tu sembahyang jangan minta upah. Kalau sembahyang ni satu hari, satu waktu turun RM10, akhir orang tak kerja lah. Satu hari dah RM50 dah cukup dah makan. Allahu Akbar. Sembahyang sunat RM5 dapat. Wah, main sunat dah RM10, RM100. Nampak? Kalau turun duit macam tu, tak ada orang nak berniaga, mampu nak makan nori pun tak ada dah. Sembahyang aja. Sembahyang fardu RM50 tetap punya. Sembahyang sunat RM5. Tentu lagi. Sembahyang sunat ada 10 pula, kau boleh buat dia lagi. Belum tahajud lagi, belum duha lagi. Amboi. Tak payah. Sebab tu Allah tak nak, Allah beri lebih pada itu pada hari kiamat. Makna Allahu Akbar itu ialah Allah yang maha besar. Kita kena ingat. Allah yang maha besar, maha besar. Raja besar juga. Selepas duka baginda yang duli yang maha mulia. Patut tak boleh sebut maha mulia tu. Yang maha mulia ni Allah. Tapi orang dah sebut, orang punya pasal lah. Tapi kita ingat maha tu layak dia bagi Allah. Maha besar dan maha mulia. Kita sebut duli yang maha mulia. Ada tak? Ada cakap duli yang mulia. Itulah kadang-kadang kita ni tak faham manusia dengan Allah. Dah jadi adat dia macam tu, duli yang maha mulia. Apa saya cakap, ampun tuanku beribu ampun duli yang mulia. Agak-agak kena terbeling tak agak-agak? Kena terbeling tak? Temenang saya cerita dengan awak, dulu saya dapat pingat PIS tau. Pakai baju Melayu cantik, baju hitam, kasut hitam. Bukan gaji Johor sekarang, bapak dia lah. Apa nama dia tu? Iskandar. Haji Sulaiman bin Syarif dia pun datang. Dia pun beri, pakai kan, dia beri. Saya jawab apa? Alhamdulillah, terima kasih tuanku. Dia peluk saya. Engkau ada seorang yang cakap Alhamdulillah, lain tak pernah cakap Alhamdulillah. Bagus dia tepuk dia. Dia cocok perut saya. Perut kau ni boncet agak sampai sekarang kena cocok sultan ni. Jadi dia tak marah. Saya tak cakap. Padahal dalam reptai tu kan, percubaan tu dia dah cakap satu beri je, jawab menjunjung kasih tuanku. Betul? Saya tak ada Alhamdulillah, terima kasih tuanku. Dia peluk saya. Dia bersoalan kecil macam tu. Engkau adalah seorang yang cakap Alhamdulillah, tahu. Lain orang semua tak erti. Nampak? Dia tak marah sebenarnya. Cuma tak percaya. Duli yang maha mulia tercakap. Duli yang mulia. Agak-agak macam mana? Kalau dia marah, ampun tuanku, yang maha ni Allah saja tuanku. Tuanku nak jadi Tuhan ke? Rasa aku dapat pangkat lagi lah kita. Betul. Dari aku dari sultan itu puji, tak marah. Dia cakap, reptai macam mana? Menunjuk kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak? Tak cakap pun. Mana dia pun faham. Menunjuk kasih Allah. Kau nak kira betul. Kita dah. Saya memang tergerak. Tak tercakap lah menunjuk kasih tu. Benda jarang kan. Orang beri Alhamdulillah. Terima kasih tuanku. Dia peluknya kita. Lepas tu kuat pula cakap tu. Engkau lah seorang yang boleh cakap macam ni. Engkau lain-lain tak reti cakap macam ni. Bagus lain kali cakap macam ni. Orang ketawa. Tak marah pun. Jadi kalau kita macam lah. Dengan Allah itulah kita baik. Mana Allahu Akbar itu Allah yang maha besar dan maha mulia. Dan hatinya juga, hati kita tadi turut membenarkan kebesaran Allah. Ini cakap Allah maha besar. Allahu Akbar. Luar sembahyang, kita buat benda-benda yang mengecilkan Allah. Boleh tak? Agak-agak. Dalam sembahyang, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Baca lagi, Allahu Akbaru kabirah.
Allah yang maha besar dengan penuh kebesaran. Betul? Doa iftitah kan? Betul tak? Lepas Allahu Akbar kan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Tadi Allahu Akbar, yang ini Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar yang penuh kebesaran. Tak boleh dikurang-kurangkan kebesaran Allah Ta'ala. Sebab tu jangan menghina peraturan Allah dan sebagainya. Itu dia Allah. Dan hatinya juga membenarkan. Lepas tu lepas sembahyang, perbuatan kita juga membenarkan kebesaran Allah. Tak adalah pergi jumpa bomo, pergi gini, tak adalah kita membesarkan hukum dunia, tak ada kita membesarkan benda yang lain, membesarkan pasal lambat sampai tak sembahyang. Sampai macam tu. Faham tidak? Kalau kita tahu Allah Maha besar, hati juga membenarkan kebesaran Allah. Begitulah tuan-tuan. Saya contoh Imam Hasbullah tu. Kalau dia jalan jumpa surat khabar Jawi tu, dia ambil tu. Surat khabar Jawi tu dia ambil pungut, buat balik. Pasal dia tahu tulisan waw ba qaf mim tu tulisan ayat Quran macam tu. Dia muliakan sampai macam tu. Lepas tu dia dah tua pun Allah beri dia keberkatan. Dia memuliakan Allah Ta'ala melalui tulisan-tulisan Jawi tu. Tulisan Quran. Macam itulah dia. Allah Akbar. Lalu Allah menyahut. Allah jawab. Apa kalau kita cakap Allah Maha Besar, hati kita mau mengaku kepada Allah, Allah jawab apa? Hamba-Ku, engkau telah mengetahui bahawa akulah yang lebih besar dari segala benda. Nampak tu? Kalau kita kata Allah jawab tapi kita tak dengar. Nabi kata Allah menyahut, hamba-Ku, engkau telah tahu aku yang lebih besar daripada segala benda. Dan sesungguhnya dia menghadapiku, dia menghadap aku dengan membesarkan aku. Begitulah kita. Tapi kita luar sembahyang pula memperkecilkan Allah pula. Allah kata, dalam sembahyang kau besarkan aku. Luar sembahyang kau hina aku. Malu tak kita gagak? Begitulah. Allahu Akbar. Satu faham kan? Jadi apa kali kita baca Allahu Akbar, Allah menyahut bahawa engkaulah hamba-Ku telah, maknanya mengagungkan aku lebih besar daripada segala benda. Jadi Allah lebih besar daripada segala-galanya. Wang ringgit, segala semua Allah lebih tak ada nak cari duit yang haram. Pasal apa? Cari duit haram ni kita mengutuk Allah Ta'ala, menghina Allah. Cari yang halal. Contoh macam tu lah. Yang kedua, maka apabila seseorang itu mengangkat tangannya ke arah dua telinganya, ke arah dua telinganya, ni, ke arah dua telinga, ni tentang dengan bau. Ia mengisytiharkan, seolah-olah kebaikan dia apa? Mengisytiharkan bahawa ia melepaskan apa jua yang disembah selain daripada Allah. Mana aku menyerah diri padamu ya Allah. Padamu saja aku serah diri ya Allah. Pada lain aku tak serah diri. Melainkan pada pada engkau ya Allah aku menyerah diri. Allah. Angkat tangan mana? Melepaskan segala bentuk makhluk untuk kita maknanya berhajat melainkan kepada Allah. Faham tidak? Macam itulah. Angkat ke arah dua telinga, ia mengisytiharkan bahawa ia melepaskan apa jua yang disembah selain daripada Allah. Kita takkan sembah selain daripada Allah. Mana takkan taat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara syariat. Begitulah. Kita kalau orang ada suami buka tudung, kita takkan taat. Ini Allah lebih besar daripada abang. Contoh macam itulah. Ketiga, lepas tadi angkat tangan. Kemudian ia ingat dalam hatinya apabila membaca Subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuk. Ini kalau kita nak bacalah. Kalau tak, biasa kita tak baca ni kan. Ini cuma dalam hatilah mengatakan Maha suci engkau ya Allah daripada segala kejahatan dan kekurangan, iaitu engkau mempunyai segala pujian. Kalau boleh ingatlah Tuhan yang maha berkat, namamu dan pekerjaan orang yang menyebut namamu akan mendapat keberkatan. Dan maha tinggi dan maha besarlah kemuliaanmu ya Allah, ya Tuhanku.
tiada yang menjadikan, yang memberi rezeki, dan tiada yang disembah selain daripada engkau, dan tiada yang terdahulu dan tiada yang terkemudian. Itu maknanya la ilaha illallah. Itu kalau kita nak dalam hati kita niat ingat macam itulah, ya. Mana maksud Allah pada keburukan, segala kebaikan bagimu ya Allah, keberkatan, kemuliaan untukmu ya Allah, dan engkaulah yang memberi rezeki, dan yang lain aku tak sembah melainkan engkau. Itu cara ringkaslah dalam sembahyang. Yang keempat, apabila membaca, ini sunat. Lepas tu kena baca. Yang sunat ni kena baca. Yang sunat ni mana hiasan yang fardu. Macam kita badan pakai baju tak bergosok, baju tak ada berhias, baju buruk, kita tak nak kan? Nak benda-benda yang boleh hiasan diri kita. Kemudian apabila membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nampak kita tak ada apa-apa. Satu huruf berapa kebaikan. Satu alif, ain, waw, zai, ba, alif, lam, lam, banyak kebajikan. Dah berapa huruf tu? Kalau bismillah aja 19 huruf. 110 dan 190. Kalau ini lebih pada 19. Baru banyak kebajikan yang kita dapat. Iaitu setiap sebelum baca Fatihah dalam sembahyang baca a'udzubillah. Jangan alias sunat. Sunat tu yang boleh beri kelebihan pada yang wajib. Ketika kita bangkit, kita lepas doa Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira sampai habis, lepas tu nak baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah, baru baca bismillah, a'udzubillah. Faham? Jangan tak baca. Tak baca sah tapi tak elok. Sunat baca a'udzubillah. Tapi kalau lepas kita salli fardhu maghribi sasar rakatain adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu Akbar kabira. Itu tak boleh. Kalau dah baca Allahu Akbar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus baca Fatihah. Itu tak boleh. Kan itu sebenarnya pada ayat Fatihah. Aku pohon akan dikau perlindungan. Kan besar makna itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perlindungan dan pemeliharaan dari godaan, fitnah syaitan yang direjam, yang dikutuk. Syaitan ni Allah yang boleh melindungkan kita. Kerana syaitan ni kuat, tuan-tuan. Depan Allah dia janji. Allah kata kau tak boleh gini mereka yang beriman. Dia kata, ya Allah, aku tetap menguji hamba-hambamu, ya Allah. Allah kata kau boleh uji, boleh ajak buat masak mereka orang yang ikhlas pada aku. Waktu kalau kita ikhlas menyembah Allah, Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah-fitnah syaitan. Begitulah. Jadi luar sembahyang, nafsu syaitan syahwat nak ajak kita benda yang tak baik, sembahyang ni nanti jadi karamah. Mengingatkan dan meneguh kita, menghalang kita. Dia tak suka tuan dia ni berada dalam keburukan. Faham tidak? Allah Akbar. Kemudian apabila kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca biar ada mat adik di sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tak boleh tuan-tuan. Elok baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ni Alhamdulillahirabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Macam manalah kita kan berkata-kata depan Allah. Tidak minta sesuatu. Macam kau nak minta duit dengan laki kau lah. Babang minta duit sesuatu, nak beli ayam, nak beli kambing, nak beli susu, nak beli apa, store dalam. Jelas sekali. Lagi kau tak benda kau cakap ni. Itu tiba store dalam je. Cuba cakap tu, bang, minta duit 100 bang. Nyari mak nak datang, nak beli ayam sikit. Nak masak nasi minyak sikit. Sayur sikit. Nak beli kuih sikit. Laki dengar je. Dan kalau dia lebih sikit kan, ingat suara dalam dah koyak, nak beli suara dalam. Laki kau kata, takkan cukup 100, suara dalam mana dapat RM1.50 macam dulu. 3 lain RM10. Suara dalam sekarang 1 dah RM20. Ambil RM1.50. Nampak? Nampak tak? Ini kalau suara dalam, macam mana? Allah Akbar. Elok-elok cakap dengan Allah.
Aku minta tolong dengan nama Engkau, ya Allah. Bukan dengan nama Allah, mana? Dengan zat Allah yang bernama Allah. Itu dia. Dengan namamu, ya Allah. Ya Allah, pada setiap pekerjaanku. Lepas itu setiap Nabi kata, kulli mri'in la yubda'u bismillah la yuqbalullah. Mana perbuatan kita yang tidak dimulakan dengan bismillah, Allah tak terima, tak beri pahala. Jadi apa juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang mana Engkaulah Tuhan yang maha santun, pemurah lagi maha mengasihani terhadap sekalian makhluk dengan memberi rezeki dan kasih sayang kepada sekalian hamba-Mu yang mukmin. Begitulah tuan-tuan. Yang orang kafir Tuhan maknanya beri rahmat, tapi rahim tak dapat. Di akhirat dia tak dapat. Kita rahman dan rahim Allah Ta'ala, dua-dua kita dapat. Itu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita ingat je, dengan nama Kau yang maha pemurah dan yang maha mengasihani. Jadilah macam tu. Murahnya Allah boleh memberi kita rezeki dan memberi kita keampunan. Itu murahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sayangnya Allah pada orang mukmin. Itu yang ke-5. Ingat baik baca bismillah, ingat itulah. Yang ke-6, apabila membaca Fatihah, kita baca Al-Fatihah. Fatihah, jangan Al-Fatihah. Tak mau. Ada pun kan orang baca bawah kenduri Al-Fatihah, kuat tu Pak Imam itu kadang-kadang Al-Fatihah, bagian Alfa Romeo Al-Fatihah, Al-Fatihah, tabawati Al-Fatihah. Cuba sebut. Al-Fatihah ke Tiha? Tiha, jangan Teha. Al-Fatihah, pa tu ke fa. Tapi orang awam tak apa jugalah, tak. Yang kuat kita dah tahu ni, ubahlah. Bila membaca Fatihah, ini akhirnya. Daripada bismillah sampai dhalin. Hendaklah dipikirkan dalam hati. Baca-baca tu, bahawa segala pujian bagi Allah yang menjadikannya. Yang pujian-pujian tu, kita berkira dalam hati bahawa segala pujian bagi Allah yang menjadikannya. Bukan orang yang dimurkai. Mana? Segala puji itu untuk Allah. Allah yang mana? Allah yang menjadikan segala alam. Masuklah kita. Dan bukan orang yang dimurka. Bukan orang yang dimurkai. Dan bukan orang yang berdusta. Hendaklah dipikirkan dalam hati bahawa segala pujian bagi Allah yang menjadikannya. Bukan bagi orang yang dimurkai. Bukan orang yang berdosa, Yahudi dan Nasrani. Tak layak kita puji. Sekali pujian itu bagi Allah saja. Orang yang dimurkai Allah dan orang yang berdosa kepada Allah, orang itu tak layak kita puji. PL laku dia tak boleh kita ikut. Yahudi dan Nasrani. Ini orang dah salam gini dah. Macam mana? Dulu kita tengok orang putih je tu. Tapi takut jugalah. Yang kadang-kadang kita ni. Dulu kita tengok yang gini ni orang apa? Tapi sekarang ada ke orang buat macam tu. Saya tak sampai hati dah nak buat macam tu. Mesti Assalamualaikum juga. Beri salam jadilah. Salam tak boleh, beri salam boleh tak? Pula. Jadi beri salam pun tak buat. Ini pula kita buat. Kita beri salam. Assalam. Angkat tangan. Assalam. Boleh ya. Jadi macam orang Cina pula kita. Saya ingat dulu masa kita naik kapal terbang tu, orang kafir. Sekarang pula gini pula. Gitu pula. Allah. Dulu kita marah orang pakai purdah. Sekarang bapak kau pun kena pakai purdah. Faham tak? Dulu menghina orang pakai purdah. Dah kan sunnah tu. Lama-lama sekarang. Orang pakai purdah bawa hidung. Sekarang hidung aku kena tutup. Baik tak mata kena tutup tu. Itu sebab. Dia.
Apa? Apa kata dia? Pada saya, pada awak saya tak tahu. Saya memang saya tak nak buat benda ni. Saya boleh cakap kan, boleh cakap tak? Assalamualaikum. Boleh cakap kan? Angkat tangan begitu boleh pun boleh. Ini kita semua nak ikut dia kadang-kadang. Allahu Akbar Kadang datang ke lagi COVID tu datang ke balik semua. Semayang tu kata kita kadang-kadang kita cakap orang marah kita lah. Kadang kita terfikir balik semua. Macam mana? Bukan kita nak menentang kerajaan, tidak, kadang kita terfikir. Kadang kita semayang ni, ialah dulu semayang jemaah rapat-rapat, sekarang dia jarang, kita fikir. Ya tak? Itulah. Tapi oleh sebab kata mudarat, kita tak nampak penyakit tu, bolehlah kita ikut. Tapi hakikatnya terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Jangan kita serah pada kita, tak nak kita menanggung beban. Jadi pada saya memang saya tak maulah kalau gini jumpa. Assalamualaikum. Jadilah. Boleh tak? Lepas lagi bagus. Assalamualaikum. Tak salah kita. Ni jumpa orang. Salam dia kata dia tak boleh salam. Tapi assalam boleh tak? Ini gini je. Assalamualaikum boleh tak ada. Jadi kalau boleh gitu tu assalam jadi. Buat dulu. Assalamualaikum. Apa ya? Jadi jangan kau ingat kita puji bagi Allah yang menjadikan kita. Bukan kita puji orang yang dimurkai Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nampak? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Itu yang kita nak ikut. Siapa dia? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, jalan nabi-nabi. Was-siddiqin, jalan sahabat. Minal nabiyyin wasyuhada, orang yang syahid di jalan Allah. Was-solihin, orang-orang yang beriman yang baik-baik. Ini jalan yang kita ikut. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan Yahudi yang Allah benci. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan jalan orang Nasrani juga. Jangan kita ikut. Ini Allah tempatkan dalam neraka semua. Tahu? Kita belajar agama, jangan kita main dah ikut semua. Kadang orang yang buat hukum dunia ni tak tahu agama. Dia ikut je. Hukum akal dia. Iaitu bukan orang Yahudi dan bukan orang Nasrani. Dia murkai tadi Yahudi, yang Allah yang suka berdosa ni orang Nasrani, yang sesat barat ni. Tetapi dijadikannya berada di landasan para anbiya. Itu dia. Jadi kita jadikan diri kita pada landasan anbiya, syuhada dan siddiqin dan solihin. 4 golongan manusia yang boleh kita puji, yang boleh kita ikut. Ulaikal ladzina dia mereka orang ni mendapat nikmat daripada Allah, rahmat. Ulaikal ladzina an'amta alaihim. Allah kata orang ni aku beri nikmat. Ingat baik ikut. Siapa dia? Nabi. Minan nabi siddiqin, para sahabat, syuhada yang berjihad ke jalan Allah, solihin, orang beriman yang baik-baik. Ini orang yang dapat nikmat kepada Allah. Orang ni lagi kita buat kawan. Wa hasuna ulaika rafiqa, itulah kawan kamu yang paling betul. Ini kawan orang kafir entah orang Islam. Macam mana kau sembahyang? Saya kadang-kadang cakap orang marah saya. Kita sembahyang. Subhan orang kafir lawan ulama, lawan orang Islam bersama. Apa reti kita sembahyang? Apa reti sembahyang ni? Seolah-olah kita depan Allah lain, belakang Allah lain. Pasal sembahyang tak ada karamah. Betul tak? Tak ingat makna, dia tak faham makna. Cuba kita ingat makna sikit lagi. Ya. Ikut ayat dia tu lebih afdal. Boleh. Contoh macam mana contoh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh.
Ar-Rahmanir Rahim. Boleh. Maliki Yaumiddin. Boleh. Iyyaka, di sini kan orang select. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Boleh tak? Kalau tak boleh, iyyaka na'bud, itu kurang abal. Mesti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Memang boleh macam lah. Sirat, ya? Ya, 77. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau berhenti, siratal ladzina, ini yang panjang sikit Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kalau berhenti tak boleh waladdallin. Tak boleh, mesti sama boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, boleh. Kalau siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, itu tak elok. Waladdallin. Kalau dah terbunyi juga ghairil maghdubi alaihim, sama boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya? Apa tadi? Ulang balik sikit. InsyaAllah lah. Boleh tanya, tak apa. Jadi itulah mana kita sembahyang tadi. Kita ingat 4 golongan ni lah saja dalam hidup kita yang boleh kita ikut. Kalau tak selamat, Allah dah pesan, wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik teman, sebaik kawan dunia dan akhirat. Yang kita pergi kawan orang kafir tentang isi neraka tu pasal apa? Kita percaya tak orang kafir tu mati masuk neraka? Yang kita ikut dia buat apa? Tapi kita pula hukum dia pun kita pakai kan? Yang kita juga hukum Allah tak nak pakai. Baik tu saya cakap orang yang marah. Kalau orang berzinah, hukum dia apa? Kalau dia bujang sebat 100 kali, kalau dah kahwin kejam sampai mati, ini hukum Allah. Kita kata pula rugi ustaz. Sekarang kalau pahen kau bagus ustaz, boleh bayar gaji ustaz. Kalau kita niat macam tu, boleh jadi kafir kita, mengubah hukum. Faham? Kita jangan ubah hukum. Kita tahu hukum ni, kawan tetap percaya hukum Islam macam ni. Itu kerajaan tak buat dia punya pasal. Tapi saya doakan mudah-mudahan kerajaan akan dapat buat. Macam itulah kita. Dia kata tak apa kita menjual akhirat dengan dunia. Tahu tak boleh. Tapi kalau hukum orang liwat ni, sama dengan hukum dia. Apa tu? Bujang ke dah kahwin, hukum dia sama. Tak macam zina. Kan liwat ni lagi buruk dia perangai. Sebab tu kalau orang ni dia liwat kambing tu pun kena hukum bunuh, tahu. Punya dahsyat ni. Dia beli kambing, dia liwatnya kambing tu. Dia pun kena hukum, kambing pun kena hukum. Punya hukum. Ini hukum, kena faham hukum Islam macam ni. Tapi sekarang mana kita nak hukumnya? Tak ada lah. Lambat dah. Kalau tak hukum, Allah buat hukum dia. Dia balik ke bumi macam Indonesia. Nampak? Dia palu je sekali. Kau tak palu orang yang liwat, Allah palu kau habis palu-palu sekali. Ini hukum Allah. Allah tengok aja kita. Jangan main-main. Lepas tu kita walau orang tak buat, orang punya pasal. Hati kita tetap tak nak menolak hukum. Lepas tu kita cakap, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau yang aku sembah, engkau yang aku minta tolong. Ini kita tak tolong dengan Allah, sembah manusia. Tak boleh. Ini bukan kita nak komen, tidak. Kemudian habis. Jadi ingat 4 orang jenis manusia yang jadi teman kita. Nabi dah tak ada. Kemudian Nabi tak ada, ajaran Nabi jadi teman kita. Sedikit para sahabat yang berjuang ke jalan Allah bermati-matian, dah tak ada, kita sambung. Berjihad, berjuang, ajak orang belajar, ajak orang pergi tempat yang baik-baik. Ini kerana sahabat, buat PL sahabat. Suka sedekah, suka tolong orang, itu sahabat. Jangan tak tegur, hubung silaturahim, itu sahabat. Syuhada yang berjihad dan Allah
Dan tak ada orang-orang yang syuhada yang berperang dan Allah, kita pun tak pergi. Kita jihadkan kaki kita dalam kebaikan, harta kita dalam kebaikan. Begitulah tuan-tuan. Kemudian pula yang ada yang 4 aja, minas solihin, orang baik-baik. Inilah yang jadi teman kita sekarang. Faham tidak? Ini orang kafir apa kalau kita geng dia, lama-lama dia kudanya kita. Tak banyak berlaku macam tu tuan-tuan. Kalau undang-undang lain pada Islam pun Allah tak berikut. Kalau orang dia boleh kita ikut. Orang dia boleh kita ikut. Hingga perbuatan dia berak tak cebok kita tak boleh ikut. Macam nak cakap. Apabila rokok hendaklah ia berfikir. Asal rokok je Allahu Akbar. Diam. Fikir apa? Dalam hati seolah-olah ia berkata. Seolah-olah hati berkata, Tuhanku, aku merendahkan diri di hadapanmu. Faham tak tu? Kalau kita Allah, aku merendahkan diri di depanmu. Kenapa? Aku datang menghadapmu dengan diri yang menderhakaimu. Mana ya Allah, aku mengenai padamu, aku banyak dosa padamu ya Allah. Kalau aku datang padamu ya Allah, ampunkan aku. Jadilah macam tu. Bukan nak ikut dalam kitab ni semua tak payah. Allahu Akbar, aku rokok padamu ya Allah, ampunkan aku ya Allah, aku banyak buat dosa. Jadi macam tu. Dan aku mengiringi diriku yang banyak melakukan jenayah terhadap kebesaran keagunganmu. Ginilah ya Allah, rokok Allahu Akbar. Ya Allah, aku datang pada mohon ampun dan mohon ampun padamu ya Allah. Dalam hidup aku ni banyak buat salah dengan kau ya Allah. Begitu jadilah. Tu mana kebaikan dia tu dapat merendah diri dan dapat minta ampun. InsyaAllah lah. Jadi kalau kita luas sembahyang, kita taklah nak bertakabur, mengagung-agungkan diri, dan merendahkan diri pada Allah. Moga-moga engkau ampuniku-lah. Dan itu dia punya makna kita rokok. Ini makanannya. Jadi dah habis, baru kita minum. Subhana rabbiyal azim. Dapat tak kita rasa? Makan tadi macam mana? Minum ni macam? Kali kita baca pula Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, terlintas dalam hati kita, Maha suci engkau ya Allah, aku merendahkan diri padamu terhadapmu Tuhan yang azim, dengan segala kepujian dan kemuliaan. Gini saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ya Allah, aku merendahkan padamu yang maha mulia dan kau yang berhak dipuji ya Allah. Itu makna minum dia, makna zikir. Makna makan tadi, aku datang padamu ya Allah, merendahkan diri, membawa dosa padamu. Itu makna kita rokok tadi. Tasbih tadi, aku datang padamu ya Allah dan aku memujimu ya Allah, kau yang berhak menerima pujian ya Allah. Itu maknanya lah, ampunlah dosa aku ya Allah. Begitulah kita minta dengan orang. Abang ni tadi datang kita ni makan, datang pak pergi kat abang ni. Dah habis makan baru minta. Kau lah bang yang baik hati gini. Mintalah saya RM10 bang. Dapat tak agak? Ni kau datang merentak je, menonggik datang, bang tak ada RM10. Mampu tak dapat. Datang lain. Persembahan dia lain. Minta dia lah lain. Perbuatan lain. Cakap dia lah lain. Itu macam itu kita misalkan kita dengan orang lah. Yang ke-8. Sekali kemudian diangkatkan kepala i'tidal. I'tidal tahu? Allahu Akbar. Dah habis tadi? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Berhenti sekejap. Dan subhana rabbiyal azim wa bihamdi naik. Belum naik lagi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ada sakta sekejap, faham? Lepas tu baru naik. Baru nak sami Allahu liman hamidah. Dah tegak, dah diam, baru cakap Rabbana lakal hamd. Ini tadi makan, perbuatan. Tasbih tadi minuman, tak sama. Ni sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tak betul. Sami Allahu liman hamidah. Dah habis makan belum? Maknanya, ya Allah, aku memuliakanmu ya Allah. Aku menghormatimu ya Allah. Lepas tu Rabbana lakal hamd. Engkau lah yang berhak dipuji ya wahai Tuhanku. Lain tak mana dia?
Diri ni maknanya lain, baca ni maknanya lain. Habis, baru kita rokok habis, sujud. Allahu Akbar. Diam dulu. Dah sempurna, baru baca. Subhanallah. Jadi rokok ni tadi mesti kepala dengan tengkuk sama rata. Faham tak dia gini? Gini. Sama rata. Faham? Nabi kata aku rokok taruh air segelas tak ketumpah. Gini makruh. Ke atas kapal terbang naik pun makruh. Gini. Ini kepala pandang gini. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Menurut kita rokok, Allahu Akbar, aku mengenali padamu ya Allah, ampunkan aku dengan segala dosa aku ya Allah. Berhenti. Tu dan ni makna rokok. Bacaan dia pula, ini maknanya minuman dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dengan nama Allah yang maha besar, Engkau lah yang berhak dipuji. Dah habis wa bihamdi, baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ya ke? Subhana rabbil a'la wa bentuk bangun tak boleh. Faham tak? Contoh macam itulah. Kalau kita minum macam ni. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Engkau yang tak minum pun, cuba kau minum. Ustaz terbelekik mampus pula tu kata. Itu dengan Allah itulah elok. Allah pandang kita. Kau depan mak, depan raja, kadang raja tu tertidur. Betul tak? Allah tak tidur. Tengok kita tu betul. Macam mana kita? Nak lari mana? Lepas tu orang tu karamah semain kata, kalau kau tahu karamah semain ada karamah, kau takkan meninggalkan semayang lah. Tunggu, besok kita belajar buat karamah. Apa karamah kemuliaan semayang? Kita orang dapat pangkat datuk je kena action. Kami dapat datin, laki kami datuk, tapi karamah semayang tak dapat. Kejap semayang, kejap tidak, kejap semayang, kejap tidak. Semayang tak tahu makna. Mau dapat karamah? Kita tak dapat datuk, sudahlah. Datuk tak dapat sudah, dapat lagi bagus, tak dapat sudah. Tapi kita dapat karamah dalam semayang. Kemuliaan. Ini kemuliaan datuk, kemuliaan datin, kau yang suka kita. Tapi kadang tudung pun tak pakai. Dapat pula datin tu. Jangan marah pula Ada orang macam tu kan. Itu gasak tu hal dunia dia punya pasal. Kita semayang tak ada. Lepas tu karamah semayang ni lain. Tak kira orang kaya, tak kira orang miskin. Asal betul semayang dia, insyaAllah. Habis merendahkan diri terhadapmu Tuhan yang agung, dengan segala kepujian dan kemuliaan. Itu makna bacaan dia. Subhana rabbiyal azim. Dah habis 3 kali, baru kita bangun kepada i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. I'tidal ni rukun yang pendek, jangan panjang kan, jangan lama-lama berdiri macam kita baca Fatihah. Batal semayang Sami Allahu liman hamidah. Dah habis baru Rabbana lakal hamd. Ni sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Ham dah kepala dah sampai bawah dah. Itu tak boleh. Sami Allahu liman hamidah, tangan mesti begini. Jangan kepit dekat perut. Faham? Faham tak? Sami Allahu liman hamidah, gini semua. Tadi dekat lutut kan? Sami Allahu liman hamidah, turun bawah. Rabbana lakal hamd, begini. Jangan gini, kepit. Tahu kepit? Kepit tak mau Cuba kau buat. Buat. Bangun. Sami Allah gitu, tangan gini. Ginilah betul. Kalau gini cuba buat gini. Tu tak mau. Faham? Tu makruh. Cuba rokok dulu. Rokok. Rokok itu siku naik ke atas. Siku dapatkan dekat perut. Siku lagi. Siku dah dapat dah. Siku tu ni. Dah lepas tu naik sami Allah. Sami Allahu liman hamidah, turun. Rabbana lakal hamd. Ada goyang gitu. Pada mata penuh. Lepas tu baru kita sujud. Sujud dah. Dah lah contohlah. Contoh macam tu. Faham ni? Selama ni kita tak tahu, kadang kita goyang, kita gini, betul tak?
Tak apa. Kalau jantan pula tahu dekat kelengkang ni, tak benda buah ni nak ambil. Aku perhatikan dekat masjid kan dah. Sami Allah liman hamidah, kepit tangan dua-dua. Apa nak pegang buah tu, terbang burung tu, pegang. Betul tak? Kadang dia sujudkan sampai melengkuk ke bawah. Nak tengok apa? Buah ni gugur kena tengok tu. Patut gitu sudah nak sampai ke bawah pula. Kalau nak berkat tak payah. Semayang ni ikut peraturan. Dia nak lebih-lebih sangat. Faham? Orang jantan jangan nak lebih-lebih jadi betina. Betina jangan nak lebih-lebih jadi jantan. Tak boleh. Jantan betina tetap betina. Lepas tu kalau nak kita perempuan, kecil-kecil pakaikan baju perempuan. Lelaki pakai baju lelaki. Memang tak ada anak jantan betina pakai jantan. Lama jadi bapa lah. Kena marah pula. Habis. Kemudian diangkat kepala kepada i'tidal dan melafazkan sami'ah. Jangan sami'ah. Ya ada tak tengok kitab sami'ah. Sami Allah. Lain tak? Sami'ah, ain. Sami Allahu liman hamidah. Jangan hamidah. Itu nama orang. Hamidah. Kata Peramli. Hamidah. Allah mendengar dan mengampuni orang yang memujinya. Ataupun dan mengerjakan ketaatan terhadapnya. Mana dia berapa? Sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah bagi sesiapa yang memujinya. Kita pun sami Allahu liman hamidah. Malaikat di langit jawab, Allahumma rabbana walakal hamd. Kalau kita dengar imam sekali, imam sami Allahu liman hamidah, makmum jawab Allahumma rabbana walakal hamd. Malaikat pun jawab, dosa sembahyang jemaah tu diampun semua sekali. Sebab tu beliau selesai ini, imam baru sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu rabbana, makmum dah rabbana lakal hamd dulu. Tak boleh lah. Lepas tu imam kena faham sami Allahu liman hamidah, baru imam cakap rabbana lakal hamd. Jangan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Mana boleh? Sami Allahu liman hamidah rabbana. Makmum saing dengan rabbana tu saing dengan makmum. Rabbana walakal hamd. Baru malaikat di langit pun sama juga. Baru dapat keampunan. Kena mengucapkan Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Tuhanku, segala pujian itu bagimu ya Allah, kerana memberi petunjuk kepadaku untuk mengerjakan ibadat sembahyang ni ya Allah. Rabbana lakal hamd. Padamu sajalah ya Allah yang berhak menerima pujian yang banyak, yang aku menyerah diri kerana mendapat petunjukmu ya Allah. Kemudian kita baca sujud. Kemudian sujud. Ada Rabbana lakal hamd, habis berhenti sekejap, baru sujud Rabbana lakal hamd, sujud Rabbana lakal hamd, Allahu akbar, baru sujud. Dah sujud tujuh anggota. Mula-mula kalau kita sihat, mula-mula apa turun dulu? Lutut dua-dua. Lepas tu tangan. Lepas tu dahi. Betulkan kaki. Kalau macam aku tak boleh, tangan dulu sebelah, lutut sebelah, tangan sebelah, lutut itu lain, itu uzur. Kalau kau gemuk-gemuk sangat pun kita juga menongeng kena. Kalau kurus macam kau ni memang laju je kan. Itu dia. Aku condongkan diriku ya Allah dengan petunjuk dan menyerahkannya kepadamu, Tuhan yang mempunyai kemurahan dan keampunan. Begini sajalah. Dah sujud tujuh dah habis. Maknanya ya Allah ya Tuhanku. Kita sujud mana apa? Aku datang kepadamu ya Allah, aku merendah diri padamu ya Allah. Mudah-mudahan anggota aku yang membuat dosa ni kau ampunkanlah ya Allah. Itu sekurang-kurang kita niat macam itulah. Kerana Nabi kata apa? Sedekat-dekat hamba Allah dalam semayang dengan Tuhannya, itulah masa sujud. Jadi kita kurang-kurang sujud ni mesti nak ingat Allah. Kerana paling dekat Allah dengan kita, memandang kita, nak beri rahmat dengan kita, itulah masa kita sujud. Jadi dalam sujud, kita mengaku keagungan kemuliaan Allah. Faham tidak? Dan mengaku minta ampun dengan Allah Ta'ala. Lepas tu, kita bangun. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada semua macam tu. Kau tak belajar lah. Lepas tu, kita bangun elok-elok. Allahu Akbar. Dah tetap, baru minta ampun dengan Allah. Rabbi pilli wallahu alam. Besok kita sambung. Sampai sini tanda apabila duduk antara dua sujud. Jadi rukun yang pendek dalam sembahyang dua. Satu i'tidal, sami Allah liman hamidah, ni tak boleh dipanjangkan.
Kalau kita panjangkan dengan sengaja, batal sembahyang kita. Panjang macam mana? Lebih kadar membaca lebih kadar membaca Alhamdulillah. Lebih kalau kita diri tu dengan Alhamdulillah lebih lama daripada Fatihah, batal sembahyang. Kalau kita tak sengaja, tak terlupa, tak apa. Kalau sengaja, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana benar hayat. Sengaja batal sembahyang. Satu, rukun yang pendek. Kedua, duduk antara dua sujud. Rabbil fir itu panjang dia tak lebih pada kadar Fatihah, pada tahiyat awal. Faham? Itu tak lebih pada kadar tahiyat. Wallahu a'lam. Allah, Assalamualaikum tuan. InsyaAllah. Dari cukup lah ibu kita sampai sini, tolong tanda. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kau putus tiknya? Ini sementara ya kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rabbil nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kalau boleh tulis, elokkan balik. Allahumma hfaz qulubana wa quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta kama hafazta itu bukan to tu, ada za, bukan to tu ni huruf za apa to za, tahu titik kama hafaz fa za ta kama hafazta. Macam yang atas tu lah, macam Allahumma hafaz tu kama hafazta qulubal muttaqin waj'alhum minas salihin. Boleh tak? Ikut Allahumma hafaz qulubana wa quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta. Ada tahu za qulubal muttaqin waj'alhum minas salihin. Tak apa, nanti saya buatlah. Nanti saya buat dengan makna sekali. Ini sebagai lawa tu sana. Bagus. Boleh. Allahumma hfaz qulubana wa quluba auladana wa abna'ana wa zurriyatana kama hafazta qulubal muttaqin waj'alhum minas solihin. Bagus tadi. Kau kena tulis makna dia balik nanti. Makna dia tulis sikit. Nanti boleh potong sikit. Tu dah cantik tu. Kau buat baliklah. Kau buat balik lawa Atas bismillah. Bagus macam tu buat. Mana dia? Kau tulis itu. Dengar makna dia. Allahumma hfaz qulubana. Ya Allah, peliharalah hati kami. Peliharalah hati-hati kami. Peliharalah hati-hati kami. Wa quluba auladana wa abna'ana. Dan hati-hati anak-anak kami, laki-laki dan perempuan-perempuan. Laki-laki dan perempuan lah maksud dia. Faham tak? Wa zurriyatana, dan zuriat-zuriat kami. Inilah sampai hari kiamat zuriat kita. Walaupun kita dah mati. Kama hafazta qulubal muttaqin. Sebagaimana engkau pelihara hati orang-orang yang bertakwa. Baik surah. Ya Allah, peliharalah hati-hati kami dan hati-hati anak-anak kami lelaki dan perempuan, dan juga zuriat-zuriat kami yang akan datang. Macam itulah makna dia. Sebagaimana engkau pelihara hati-hati orang yang bertakwa, dan jadikanlah kami dan mereka-mereka sekalian daripada golongan orang-orang yang membuat kebaikan. Boleh kan? Buat amal itu. Mudah-mudahan kita baca lepas. Ada lagi satu doa nanti untuk yang Nabi baca setiap pagi dan petang. Nanti saya bagi nanti. Saya bagi, awak dia boleh buat Ni bila-bila kita teringat lah nak bangun ni, bangun masa kata
Lepas semayang bacalah sekali. Kena kalau tengah-tengah jaga malam tu, baca sekali. Ada lagi satu doa pagi dan petang Nabi tak pernah tinggal. Tu saya nak bagi tu nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.